Okay, testing. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Okay, yang mana boleh dengar nanti boleh komen, boleh share dulu. Sekejap lagi saya tunjuk link untuk register Lucky Draw. Okay, malam ni. Okay, malam ni Facebook live branch weekly meeting Public Goal Alustar. Okay, so kita siaran secara langsung daripada rumah masing-masing. Okay. So yang mana boleh dengar, boleh komen dulu. Sekejap lagi kita akan mula dalam masa beberapa minit saja lagi. Kita ada penceramah kita punya speaker untuk berkongsi malam ni. Okay, tajuk dia potensi emas dan silver fizikal menjelang gawat. So potensi kedua-dua aset bernilai ni waktu gawat. So boleh share dulu, boleh klik like, komen, klik like, share. Nanti kita akan letakkan satu link ya, boleh nampak link untuk register Lucky Draw. Okay, ada Lucky Draw malam ni. Okay, so siapa yang bertuah akan dapat Lucky Draw, kena stay tune sampai habis. Okay, so saya tanpa buang masa, kita yang mana dah selamat bertarawih, semua dah selesai tarawih. Malam ni kita santai, kita dengar satu perkongsian ilmu daripada Priority Dealer Public Goal Alustar. Okay, Puji Alustar. So saya dengan segala hormat, saya persilakan Encik Fakrul Anwar dulu. Okay, sekejap. Screen Okay, so yang mana clear, boleh clear? Okay, Joey clear, dengar clear. So siapa yang lagi ada masalah mungkin audio semua, teknikal, gambar semua clear? Alright. Okay, so berada di talian Encik Fakrul Anwar bin Osman. Okay, so sekali lagi saya maklumkan kepada semua yang tengok Facebook Live, jangan lupa untuk register link Lucky Draw sebab malam ni kita ada hadiah untuk nak bagi kat semua viewer okay, dekat Facebook Live Branch Weekly Meeting PJ Alustar. Okay, so Encik Fakrul dah bersedia ke? Boleh. Okay, boleh. Alright, so saya serahkan dulu kepada Encik Fakrul. Nanti apa-apa Encik boleh direct dia, contact. Okay. So dipersilakan Encik Fakrul Anwar. Okay. Terima kasih Puan Fazana daripada PG Alustar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton FB Live Public Goal pada malam ini. Boleh say hi sikit dekat ruangan komen. Saya nak tengok. Kita ada lebih kurang 32 orang yang sedang live sekarang. Jadi saya harap tuan-tuan dapat berkongsi live ini di Facebook tuan-tuan. Klik share. Sebab kita ada lucky draw malam ni. Dan topik malam ni kita nak tengok potensi emas dan silver fizikal menjelang kegawatan ekonomi. Baik. Sebelum saya nak terus kepada slide, topik malam ni agak seronok untuk saya bincang sebab ketika ini saya melihat potensi silver sangat tinggi dan semestinya potensi emas tidak pernah menghampakan lah. Jadi tuan-tuan, sebagai public gold dealer ataupun public gold business owner, saya suka berkongsi maklumat-maklumat tentang emas dan silver ini di Facebook dan di lain-lain media sosial lah. Jadi saya harap tuan-tuan juga seronok untuk mengetahui apa yang kita akan bincangkan tentang emas dan silver. Kalau tuan-tuan ada persoalan, boleh ajukan soalan di bahagian komen sebab saya sekarang ada laptop di depan ni, jadi saya boleh tengok juga komen-komen. Okey, jadi saya Fakrul Anwar Osman daripada Public Gold Branch Alustar, tetapi saya adalah dealer di Perlis. Di Perlis tak ada Public Gold Branch, jadi saya attach dengan Public Gold Alustar lah. Okey tuan, next slide please Puan Fazana. Jadi tuan-tuan, saya adalah mentee kepada Encik Muhammad Zulkifli Syafi. Beliau adalah mentor saya.
Beliau adalah penulis buku Wang Emas, penulis buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Jadi tuan-tuan, kalau nak tahu tentang emas, saya rasa di Malaysia ni tak lengkap kalau kita tak baca buku ni. Kemudian mentor saya juga menulis buku tentang misi bebas hutang. Jadi dua buku ini adalah dua buku yang sangat saya recommend kalau nak tahu tentang emas dan silver di Malaysia. Gaya penulisan yang sangat bersahaja dan mudah faham. Okey, tuan-tuan boleh dapatkan buku ini di mana-mana kedai buku. Popular Kinokuniya dan lain-lain lah. Jadi sekarang rasanya tak susah dah nak dapat buku ni sebab masing-masing walaupun PKP bersyarat kita sudah boleh keluar rumah, cuma kalau tak ada apa-apa alasan yang memerlukan, so duduklah di rumah. Okey tuan-tuan, terusnya saya nak kita akan berbincang tentang emas dan silver. Jadi ini adalah bentuk fizikal emas dan silver dalam gambar lah. Jadi tuan-tuan, ini adalah benda-benda yang kita nak bincang malam ni. Silver, silver. Kemudian emas dinar. Jongkong 5 gram. Baik, ini adalah bentuk-bentuk emas dan silver yang akan kita bincang bagi orang yang tak pernah nampak. Bagi orang yang dah pernah beli, dah pernah tahu tentang emas dan silver, tentu dah arif. Jadi kebanyakan orang dia hanya tahu tentang emas barang kemas, tetapi bila berbincang tentang emas jongkong ataupun emas coin shilling dinar ni, dia banyak benda yang dia masih lagi kabur lah. Tetapi tuan-tuan, untuk kita beli ataupun untuk kita memiliki emas dan silver, kita memerlukan duit. Jadi sebelum kita nak mula tahu sebab apa kita nak beli, nak mula decide bila kita nak beli, kita kena kenal dulu duit. Okay? Sebenarnya tuan-tuan, duit kita yang kita panggil ringgit, maksudnya duit yang kita panggil ringgit ni sebenarnya dikeluarkan pada tahun 1967. Dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia pada 1967 dan digunakan bermula 1969. Jadi wang fiat yang ringgit kita ada sekarang ni telah ada 3-4 generation. So generation pertama menggantikan wang fiat yang dulu kita guna dolar. Kita guna dolar daripada British. Sebelum tu juga kita ada wang pisang. Duit pisang ni daripada Jepun yang datang ke Tanah Melayu ketika tu tahun 1942-45 tu kita dijajah Jepun. Jadi Jepun bawa duit wang fiat dia. Jadi kita pernah guna banyak jenis mata wang fiat di Tanah Melayu ni sehingga kita merdeka dan kita ada sendiri wang ringgit, mata wang ringgit, bukan wang lah, mata wang. So sekarang kita berada di generation keempat dan kita pernah kita pernah ada mata wang yang pernah gagal. Jadi kita cerita tentang mata wang British, mata wang Jepun yang pernah gagal di Tanah Melayu, dah tak ada nilai dia. Mata wang ringgit juga pernah ada mata wang yang gagal. Kita pernah ada wang ringgit kita yang bernilai 500 pernah gagal. Next slide Puan Fazana. Kemudian wang ringgit kita yang bernilai 1000 pun pernah gagal. Maksud gagal di sini, kalau kita ada wang kertas ni di tangan, kita tak boleh belanja. Tidak
sah oleh Bank Negara Malaysia lagi. Jadi inilah yang saya maksudkan dengan mata wang fiat yang gagal. Duit shilling RM1, dulu kita bawa pergi sekolah. Sekarang kalau kita ada duit tu, kita ada satu tempayan pun, kita tak boleh guna duit tu untuk buat transaksi belian barang-barang lah, nak beli beras ke apa pun tak boleh. Jadi itu yang saya maksudkan dengan mata wang Malaysia telah kembali, mata wang fiat telah kembali nilai dia kepada kosong. Jadi walaupun begitu, kita masih lagi ada ringgit, kita masih lagi boleh guna duit ringgit kita. Jadi kita dah tahu apakah potensi aset fizikal. Okay. Potensi aset fizikal selain daripada hartanah, daripada tanah, daripada rumah, daripada rumah kedai ke, ataupun aset-aset fizikal yang lain. Kita nak tahu tentang emas dan perak lah. Jadi malam ni saya nak highlight bahawa emas dan perak ni berada dalam kategori aset jenis komoditi. Okey. Slide seterusnya ni saya nak cerita tentang buku Rich Dad Poor Dad. Okey. Saya baca buku Rich Dad Poor Dad ni bermula tahun 2010. Dan buku ni tentang mengubah mindset. Jadi kita nak faham mindset kita tentang aset. Jadi dalam buku Rich Dad Poor Dad ni dia cakap rumah bukan aset tetapi liability. Jadi kebanyakan orang pada ketika itu dia memberontak, dia marah sebab rata-rata orang akan kata rumah adalah aset. Tapi konsep yang disampaikan oleh penulis ni, Robert T. Kiyosaki ni, ialah apabila sesuatu aset, aset ni maksudnya kita memiliki sesuatu item barang tu ataupun rumah, contoh dalam buku dia rumah, ada cash flow daripada pemilikan tu yang membawa masuk duit ke dalam poket. Jadi itu barulah dikategorikan sebagai aset. Kalau kita ada rumah tetapi maintenance dia, bayaran bulanan dia apa semua, kita kena keluar duit lebih berbanding dengan duit yang masuk, itu dikira sebagai liability menurut buku Rich Dad Poor Dad. So dalam isu malam ni kita nak sembang tentang emas dan silver. So emas dan silver dikategorikan sebagai aset dalam kategori komoditi lah. Okay. Jadi aset komoditi menjelang gawat. Baik. Kalau tuan-tuan perhatikan, bila kita sembang tentang kegawatan ekonomi, perkataan yang akan muncul adalah safe haven. Ejaan dia safe, S-A-F-E, haven, H-A-V-E-N, bukan H-E-A-V-E-N. H-E-A-V-E-N tu syurga. Jadi safe haven. So safe haven, menurut Oxford Dictionary, ialah a place of refuge or security. Maksudnya orang akan beralih dalam ekonomi sekiranya kita ada kekayaan, kita ada kekayaan dalam nilai duit ataupun ringgit, kita akan menukarkan aset kita yang tadi, contoh dalam denominasi cash tunai kepada bentuk lain. So kalau dalam bentuk lain ni safe haven biasanya investment bond dan emas dan perak adalah dua jenis aset yang menjadi aset yang sangat kuat ketika menjelang gawat lah. Jadi dua aset ni adalah aset-aset pilihan bagi mana-mana pelabur lah. Tak kira lah pelabur saham ke pelabur foreign currency exchange lah. Okay. Oh, saya tengok ada soalan ada soalan daripada Anggun Seri. Mengapa beli emas hari ini, esok dah keluar duit lagi beli barang besar?
saya tak jelas. Tapi mungkin maksudnya kita beli emas hari ini, esok-esok kita boleh beli barang lain yang lebih banyak daripada hari inilah maksud dia. Saya tak nafikan ada ketikanya memang kita boleh beli barangan yang lebih besar sebab keadaan sekarang, ekonomi sekarang kita nampak graf emas naik mendadak start daripada awal tahun 2020 ni. Okey. Jadi asset safe haven, untuk next slide, okey, saya search tentang bond. Kalau tuan-tuan tak dapat baca kat situ, saya bacakan. Okey, ini adalah satu artikel tentang the bond bubble. Okey, bond bubble may be next to burst. Yang ni artikel ni bulan 3, 12 bulan 3 tahun 2020 lah baru. So sedikit snippet daripada artikel tu, when Greenspan called the bubble in bonds, the 30-year treasury rate was close to 2.9%, while the 10-year was yielding just 2.3%. Both rates were extremely low by historical standards. Both US government bond yields finished the day Monday with rates below 1%, with 10-year fast approaching zero. Artikel ni pertengahan bulan 3 tuan-tuan. Tapi sekarang tuan-tuan, dekat US, dia punya rate sekarang sudah 0 ataupun 0.25%, saya tak ingat. Tapi maksudnya interest rate bagi bonds, bonds ni dia biasanya dijual antara bank. So bank dia bagi IOU kepada bank lain untuk buat loan lah. Maksudnya bank business ni, bank macam Maybank, kalau dekat Malaysia Maybank apa semua, dia akan loan dengan bank negara. So dia ada interest rate kat situ. So bond ni biasanya bond kerajaan lah. Bond kerajaan ni dia kerajaan akan guna duit daripada investor daripada bank dan juga pada badan korporat. Dia beli bond, kemudian kerajaan akan dapat duit untuk buat spending lah. Yang tuan-tuan dapat duit bantuan tu, kemudian untuk buat infrastruktur di negara kita, nak bina sekolah, bina universiti, bina tu, duit-duit tu dapat daripada jualan bonds yang macam ni lah. Bukan semua tapi sebahagiannya. Jadi apabila ada sistem bonds dan sukuk lah, bonds dan sukuk adalah bond yang patut syariah. So kata Alan Greenspan ni, kalau tuan-tuan tengok dalam gambar tu, dia dah tua dah, umur dia dah dekat 80 lebih. Dia dulu beliau ni adalah chairman ataupun presiden Federal Reserve. Federal Reserve ni dia macam bank negara kita lah. Tapi dia lagi besar, dia bank negara untuk US lah. So inilah badan yang create US dollar. So sekarang ramai pakar-pakar mengatakan bahawa kita punya sistem mata wang dunia ni telah dimanipulasi, di mana Federal Reserve ni dia sesuka hati dia akan tukar polisi kewangan, dan juga dia akan print lebih banyak dolar untuk kerajaan dia spend lah. So macam sekarang ada isu coronavirus kan. Isu coronavirus, US dia bagi duit dekat rakyat dia yang tak boleh bekerja. Walaupun sebelum ni US dah pernah ada package untuk bantu rakyat dia yang gelandangan dan sebagainya. Dia bagi duit untuk belanja. Sekarang ni dia tambah lagi. So Greenspan cakap bond dalam bubble, maksudnya bubble akan pecah lah. Jadi kalau dah
awal tadi kita tahu bahawa bond dan physical metal, aset physical, silver dan gold ni adalah aset safe haven. Jadi kebarangkalian orang nak beralih kepada bonds tu dah makin kurang. Sebab keuntungan dalam bonds dah makin sikit berbanding sebelum-sebelum ni. Jadi bukan setakat US, malah ada negara-negara lain yang dah ada interest rate dia kepada negatif. Jadi maksudnya simpan duit dalam bond bukan dapat duit extra, tapi kena bayar duit macam tu. Jadi so kalau dah bond, slide. Okay, kalau dah bond, slide ni boleh skip ni. Slide ni silap ni. Okay, so kalau dah bond, dah jadi macam sesuatu yang nak bubble, jadi orang mungkin beralih kepada aset fizikal seperti emas dan silver. Jadi saya taklah pandai nak cerita tentang graf emas, graf silver. Jadi saya suka untuk melihat berita-berita terkini, news tentang ekonomi US. Jadi ini ada satu news yang saya baca artikel ni 7 hari bulan. Baru lagi. Katanya American need a second stimulus check to help the economy recover, say former White House economist. Pakar ekonomi USD White House. Former maksudnya ex economist dekat White House. So dia kata it's difficult to get people who are already shocked and are being cautious with their money and this very uncertain time with unanticipated expenses to spend. Maksudnya dekat sini walaupun dia kata American perlukan stimulus check. Okay, sekarang tuan-tuan di Amerika kerajaan dia bagi $1,200 untuk setiap orang. Jadi kalau tuan-tuan ada family, suami dan isteri, suami dapat 1,200, isteri dapat 1,200. Kemudian dalam stimulus package ni juga, kalau ada anak, setiap anak RM500. $500. Ini adalah stimulus package yang US bagi sekarang kepada rakyat dia semasa pandemik COVID-19. Tetapi pakar mengatakan mereka perlu second stimulus check. Maknanya yang duk dapat sekarang ni tak cukup. Kalau yang ada kerja dah dapat ni tak cukup. Kalau yang tak ada kerja dapat ni lagilah tak cukup. Tetapi dalam cadangan yang macam ni pun, dalam artikel ni dia kata tak mungkin kerajaan US akan bagi second stimulus check. Tapi kalau bagi sekalipun, katanya rakyat US dah akan berjaga-jaga. Maksudnya kalau dapat duit extra pun dia tak akan pergi belanja. Sebab sekarang ni ditulis sini uncertain time. Uncertain time ni maksudnya kita tak tahu apa akan jadi pada masa depan. Jadi mereka tak akan buat perbelanjaan yang tidak tidak akan belanja secara boros lah maksudnya. Jadi kalau ada duit pun mungkin simpan. So kalau bagi stimulus, so kerajaan dia akan bagi stimulus package ni supaya kita merangsang ekonomi. Tetapi kalau dia rasa orang tak akan belanja pun duit tu, so mungkin dia tak akan bagilah. So ini adalah satu macam mana kita nak baca news lah. Maksudnya kita kena faham sedikit tentang ekonomi dan kita kena tengok lain-lain news yang berkaitan lah. So kalau kita tengok dekat sini news yang kedua tentang April employment report is expected to show more than 20 million lost jobs and death of pain as US economy shutdown. So sekarang US dia dah memang banyak negeri-negeri dia dah lockdown. Jadi macam kita buat PKP juga, masa PKP 1, PKP 2 banyak bisnes tak boleh buka. So sekarang US dicatat yang tertinggi sekali kes coronavirus.
So kita kesian juga dekat rakyat US sebenarnya. So ekonomi dekat sana dah memang macam kena kunci lah, dah tak gerak. So ramai orang tak ada kerja. So jadi dekat sini jobless rate, dia punya rekod jobless rate projected to be highest on record. So daripada tahun 1950-an sampai ke 2020 sekarang, rekod orang yang tak ada kerja sudah naik melebihi 16%. Malah pakar ekonomi di sana mengatakan kemungkinan naik 11% ke 20% lagi. So sebab apa? Sebab bukan semua orang report kata dia tak ada kerja. Ada setengah orang yang mungkin asalnya bukan bekerja dengan orang, so bukan employee, bukan employees of, so mungkin dia self-employed. So kalau orang yang self-employed, ada kemungkinan dia belum register sebagai orang yang tidak bekerja sebab dia bisnes dia masih maintain, masih jalan, tetapi dalam keadaan rugi. So dia belum report. Dia pun expect orang-orang ni akan report selepas April, Mei. So rekod ni mungkin naik lebih pada 20%. Jadi tuan-tuan, kita melihat bila ada isu-isu berita yang macam ni, kita nampak bahawa ekonomi US sedang diambang sedang nazak lah sekarang. Jadi tuan-tuan, saya suka untuk highlight dua berita ni saja dulu. Tuan-tuan boleh pergi melawat ke laman-laman berita seperti CNBC, Bloomberg, ataupun kitco.com. Kitco.com ni dia khas untuk berita tentang silver dan perak dan other precious metal lah. Tapi ada juga berita-berita tentang ekonomi. So banyakkan membaca, jadi kita akan nampak peluang-peluang yang ada sebelum masalah-masalah seperti ini sampai ke Malaysia. Jadi tak salah kita ambil inform awal supaya kita lebih bersedia sebenarnya tuan-tuan. Okey. Untuk next slide, okey, saya nak beritahu bahawa ini adalah slide harga emas selama 100 tahun. Jadi kita tengok harga emas ni market dia dekat US dalam unit ounce dan dolar, US dollar. Tuan-tuan kalau tuan-tuan perhati tahun 1833 harga 1 ounce gold hanyalah $20. Kemudian mendata sehingga lebih kepada sampai dekat tahun 1929. 1920-an lah. Kemudian naik kepada $35, mendata lagi sampai 1971 macam tu. Jadi tuan-tuan, tahun 1971 ni sebenarnya adalah titik tolak di mana harga emas meroket lah. Meroket sebab dahulu tuan-tuan, US dollar ni dia diikat, dia adalah voucher kepada emas. So 1 ounce bersamaan dengan 20 US dollar. Kemudian pada tahun 1944 dia tak pakai lagi sistem tu. So kita pakai US dollar jadi diikat kepada emas. Jadi bila US dollar diikat kepada emas, harganya diletakkan kepada $35 untuk 1 ounce. 1 ounce ni lebih kurang 31 gram. Satu koin lah, satu koin emas 1 ounce 31, lebih kurang 31 gram. Bersamaan dengan $35. Kemudian tahun 1971 Presiden US Presiden Nixon dia putuskan hubungan US dollar dengan emas. Daripada situlah bermulanya ada istilah pelaburan emas. Pelaburan emas bermula selepas 1971. So naik harga sehingga $620 satu ounce. Kemudian saya nak bawa tuan-tuan ke next slide. Yang ni adalah slide daripada 1975 sampai 2020.
Jadi kalau kita perhatikan sejak dari itu graf emas bergerak dalam keadaan bullish, mengkerbau lah, bahasa Melayu mengkerbau, bahasa putih bullish. Walaupun dia ada up and down, tetapi kalau kita perhatikan in the long term, emas adalah bullish jika kita ukur dalam unit mata wang fiat. Okey, jika kita ukur dalam unit mata wang fiat. So sekarang emas berada pada sekitar harga $1,720 kalau tak silap malam ni, $1,720. So kalau kita tengok graf 20 tahun, okey, next graf adalah graf harga emas 20 tahun. Okey, graf ni kita tak payah pergi jauh sangat lah. 20 tahun ni daripada tahun 2000, tuan-tuan, tahun 2000. So kita nampak kenaikan dia ketara. Kemudian harga emas melonjak betul-betul kau-kau pada tahun 2011, kemudian turun. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab tahun 2011 tu ada sedikit gawat di US. Tetapi kalau kita perhatikan yang asalnya dia naik itu 2008. 2008 tu memang gawat lah. Ini housing crisis. Ini tahun 2008 kalau tuan-tuan nak search dekat internet, search tentang housing crisis tahun 2008. So ini orang panggil housing bubble pop. Okay. So sekarang kita tengah tunggu bond bubble pop. So kalau bond bubble, dia punya nilai dia lebih besar daripada nilai keseluruhan housing punya nilai housing bubble ni. So kemungkinan akan berlaku krisis yang lebih besar berbanding 2008 lah sekarang. Pakar ekonomi lah kata, bukan saya kata. Okey tuan-tuan, kalau kita tengok berdasarkan harga mata wang fiat lah. So kalau kita tengok berdasarkan harga mata wang fiat ringgit Malaysia pula tuan-tuan, harga emas Malaysia segram selama 20 tahun dulu sampai sekarang. Tahun 2000 dulu harga 1 gram emas adalah RM35. Harga 1 gram emas adalah RM30 tahun 2000. Puan Fazana, next slide. Kemudian naik kepada 50. Ini harga purata lah. Harga purata mengikut rekod. Tahun 2005 50, tahun 2008 sekitar RM95, tahun 2010 sekitar RM130. Kemudian tahun 2011-2012 tu naik 180, kemudian 2014 turun balik. Kalau kita tengok graf tadi pun macam tu. Kemudian tahun 2016 harga dah naik balik, 2018 dan sekarang 2020 naik kepada 250 harga sekarang. Harga hari ini, malam ini sekitar 256 per gram. Jadi kalau kita melihat kepada ukuran nilai dalam mata wang fiat, kita nampak 1 gram semakin naik harga dia. Jadi kita pun teruja. Kan? Jadi saya nak bawa tuan-tuan pada slide berikutnya tentang why is silver stagnant and when will it start moving. Jadi masa awal-awal tadi saya cakap saya lebih suka untuk simpan silver sekarang. Sekarang maksudnya dalam tahun ni berbanding emas. Tetapi emas tidak pernah menghampakan. Jadi maksud saya ini adalah satu artikel daripada goldsilver.com. Tuan-tuan boleh pergi ke laman web goldsilver.com, kemudian tuan-tuan carilah artikel bertajuk Why is Silver Stagnant and When Will It Start Moving. Tuan-tuan kena baca artikel ni untuk lebih faham. Tetapi untuk malam ni saya nak beritahu bahawa ini adalah graf ataupun satu carta gambar rajah yang menunjukkan tentang perbezaan crash ketika krisis ekonomi di US. Jadi perbezaan antara S&P 500. S&P 500 ni adalah stock exchange.
Kemudian dibandingkan dengan gold dan dibandingkan juga dengan silver lah. Kalau tuan-tuan tengok dekat skrin handphone, mungkin graf ni tak berapa jelas. Jadi saya touch sikit-sikit lah. Jadi sepanjang tahun daripada tahun 1970-an sampai sekarang, berlaku beberapa krisis ekonomi 3, 4, 5, 6, 7, 8, lebih kurang 9, 8 sampai yang tahun 2011 tu. So lebih kurang ada 8. Dan silver baru dua kali merah. Maksudnya baru 2 kali mengalami kejatuhan nilai yang sangat besar. Kemudian emas baru sekali, yang merah tu. Kemudian average yang warna oranye tu sekali, dan selebihnya emas tak pernah jatuh lebih banyak daripada stock exchange. Malah sebagai contoh, tahun 1976 sampai 1978 stock exchange jatuh 19.4%. Gold pada ketika itu tak jatuh, naik 53.8% keuntungan. Silver naik 15.2%. So kita nak tengok pula pada tahun 1998. Okay, 1998 ini adalah krisis ekonomi yang sangat besar juga. Dekat Malaysia pun ada efek dia. Ini memang krisis Asia. So stock exchange S&P 500 jatuh 19.3%. Gold jatuh 5%. Silver jatuh 9.5%. Maksudnya gold dan silver walaupun dia jatuh, dia tak akan jatuh lebih teruk berbanding stock exchange lah. Kemudian pada tahun-tahun lain gold tak pernah jatuh walaupun stock exchange jatuh ketika krisis. So tahun 2008 sampai 2009 housing bubble crisis, stock exchange jatuh 56.8%, gold naik 25.5% dan silver naik 1.1%. So sekarang artikel ni dia cerita tentang why is silver stagnant and why will it start moving. So next slide. Next slide adalah dalam artikel yang sama. So dalam ni kita boleh nampak graf dia. Kalau tuan-tuan perhatikan line-line biru tu, line-line biru tu adalah ketika gawat dekat US. Dan setiap kali gawat, kalau tuan-tuan perhatikan silver akan jatuh harga. Apabila masuk sahaja gawat, silver akan mula jatuh harga. Dan kalau tuan-tuan perasan, silver pernah jatuh dalam sebulan lepas kepada $11. $11.5 kalau tak silap. $11.5, $11.4. Sekarang $15 balik. Bermakna silver dia akan jadi murah ketika gawat. Dan ketika gawat lah kita pelabur-pelabur emas dan silver ataupun pelabur silver akan beli banyak silver. So kita akan pergi kepada satu topik lagi iaitu tentang nisbah emas perak lepas ni. So kalau tuan-tuan perhati memanglah tahun 2012 harga silver sangat tinggi. So kita menantikan silver dia kerbau. Saya kata silver ni macam kerbau tidur. Dia murah, dia kotor dan dia sedang tidur. Jadi kita nak beli aset ni waktu dia murah. Maksud saya, kita nak beli aset adalah waktu dia murah. Jadi sekarang saya nampak silver sangat murah. Sebab kalau tuan-tuan perhatikan graf, dekat ujung sini 2020 harga silver telah jatuh dan naik sedikit. Malam ni kalau kita tengok graf, dia berada dekat $15 lebih. So kita tengok next slide. Next slide adalah tentang nisbah emas dan perak. Okey. Tuan-tuan, kalau kita perhatikan nisbah emas dan perak ni,
dia ada tulis kat situ nisbah 113.257. Ini adalah spot price. Yang ni tarikh 6 hari bulan yang itu saya ambil. So maksud nisbah emas dan perak ni, kalau dia tulis kita kata 100 lah, senang nak kira kan. Maksudnya kalau tuan-tuan ada duit untuk beli 1 gram emas, dengan nilai duit yang sama tuan-tuan boleh dapat 100 gram silver. Itu maksud dia. Jadi kita akan dapat lebih kuantiti dalam silver. Jadi apa kelebihan graf nisbah emas dan perak ni? Saya nak bawa tuan-tuan untuk melihat kepada graf 20 tahun nisbah emas dan perak. Okey. Tuan-tuan, ini adalah nisbah emas dan perak 20 tahun daripada tahun 2000 sampai tahun 2020. Kalau tuan-tuan perhatikan sekarang, harga silver tersangat murah sehingga tuan-tuan boleh beli dengan contoh nilai 1 gram 256 malam ni, tuan-tuan boleh dapat 100 gram silver. Ini belum pernah berlaku dalam sejarah silver. Dalam 20 tahun tak pernah jadi. Tapi kalau tahun, saya tak ingat tahun, tapi dah lama dulu, tahun 1920-an pernah jadi sekali. So betul lah memang kerbau ni dia memang tidur. So sekarang ni dia dalam deep sleep lah, maksudnya dia pengsan lah kot. So harga dia jadi sangat murah. Jadi apa yang kita boleh buat dengan harga silver murah ni ialah kita beli banyak-banyak. Ini bukan suggestion lah. Saya bukan certified financial advisor. Jadi tuan-tuan tak boleh ambil apa yang saya cakap malam ni dalam FB Live malam ni sebagai apa yang tuan-tuan kena buat. Jadi tuan-tuan kena, malam ni mungkin tuan-tuan dapat input ni, tuan-tuan kena study lah, baca news, baca lagi tentang guide tentang invest in gold and silver ni, baca lagi tentang ilmu-ilmu daripada pakar-pakar lain, kemudian nilaikan. So kalau kita tengok harga sekarang kita boleh dapat lebih banyak silver, why not kita beli silver, kemudian bila silver dah turun balik kepada normal dia punya average sekitar 60 ke 50 ni, 50 ni bonus lah, 60-70, kita boleh tukarkan balik silver menjadi emas. Jadi untuk next slide, saya ada buat sedikit simulasi lah untuk tuan-tuan faham kelebihan melihat graf nisbah emas dan perak. Okey, sebagai contoh, ini adalah simulasi ya, bukan nilai sebenar. Tetapi kalau tuan-tuan perhatikan tahun 2020, harga 10 gram emas lebih kurang 2,500. Okey, katakan tuan-tuan ada 2,500, katakan saya lah, bukan tuan-tuan. Katakan saya ada 2,500, saya boleh beli emas 10 gram, tetapi saya tak beli emas 10 gram, saya beli silver 1 kilo sebab dia punya nisbah ialah 1/100. 100 over 1 lah. So saya boleh dapat lebih gram silver berbanding dengan emas. Kemudian katakanlah mungkin tahun 2021 ke 2022 ke, harga emas naik sehingga RM300 segram. So kita pukul rata pada ketika itu untuk beli 10 gram emas saya kena belanja RM3,000. Tetapi disebabkan gold and silver ratio ketika itu adalah 1:50. Maksudnya kalau beli emas RM3,000 dapat 10 gram, ketika tu saya nak beli silver saya takkan dapat 1 kilo dengan nilai RM3,000. So dengan nilai RM3,000 saya hanya boleh dapat 500 gram silver. Apa yang saya boleh buat adalah saya jual silver yang saya pernah beli, harga dia RM6,000.
Kemudian tuan-tuan bolehlah nak tolak 14% tu kalau tuan-tuan beli silver public gold kan. Katakanlah silver public gold untuk 1 kilo dia punya spread dia dalam 12%, tapi kita ambil mudah kalau tuan-tuan beli gap lah. Kalau tuan-tuan beli gap 1 kilo 1000 gram, dia punya spread dia adalah 14%. So dengan spread 14% ni tuan-tuan tolak, jual balik 6,000 ni, tolak 14%, tuan-tuan akan dapat 5,000 lebih lah. Dengan 5,000 lebih tu tuan-tuan beli balik emas dengan harga 300 segram, tuan-tuan akan dapat 17.25 gram 17.2 gram emas. So tuan-tuan, dengan nilai 2,500 yang tuan-tuan simpan dalam bentuk silver, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan, tuan-tuan boleh dapat 17.2 gram emas. Okey. Katakanlah pada ketika itu harga emas jatuh, tak naik, harga emas jatuh 2,500 ataupun statik je, dia tak gerak 2,500. Okey. Tetapi nisbah dengan harga silver 150 juga. So kalau macam tu, bermakna harga 1 kilo silver jadi RM5,000. So kalau harga silver RM5,000 sebab harga emas statik tapi harga silver bergerak, menjadikan nisbahnya 150. So RM5,000 tolak 14%, dapat 4,300. Dengan 4,300 saya beli emas yang bernilai RM250 segram. Saya boleh dapat 17.2 gram lagi. Saya masih boleh dapat 17.2 gram lagi walaupun harga emas naik dan harga emas turun. Yang penting nisbahnya ketika jadi daripada 100 jadi 50. So tuan-tuan boleh calculate sendiri ikut nisbah ni, tuan-tuan boleh simulate sendiri macam mana yang tuan-tuan nak. Berdasarkan graf 20 tahun gold and silver ratio ni, tuan-tuan boleh pilih waktu mana tuan-tuan rasa kalau tuan-tuan beli silver, tuan-tuan nak jual balik masa mana. Tuan-tuan punya risk tolerance tu dekat nisbah yang mana. Tuan-tuan boleh kira. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini, maksud saya adalah dengan duit yang kita kata boleh gagal tu, kita boleh beli sejumlah logam sama ada silver ataupun emas, dan kita boleh switch kita punya investment tu, dan kita boleh buat keuntungan di investment yang lain. Ini dipanggil sebagai cycle of wealth. Jadi kalau tuan-tuan tengok dekat YouTube, tuan-tuan pergi search YouTube Mike Maloney, tuan-tuan search satu video nama dia Cycle of Wealth. Okay. So itu yang saya nak sampaikan tentang gold and silver punya ratio. Kalau ada soalan boleh. Sekejap saya tengok. Ada soalan daripada Encik Zam Shah, boleh bayar EPP ke beli silver? Ya, boleh. Beli silver pun boleh buat EPP. Malam ni kita ada offer silver juga. So tunggu sampai habis FB Live ya. Beli silver 1 kilo sekarang dan simpan. Okey, terima kasih Cik Azinuddin. Saya suka tengok Cik Azinuddin komen sebab dia suka ambil point apa yang ada dekat FB Live. Tak kisah dah FB Live siapa-siapa pun, Cik Azinuddin adalah seorang yang alert. Okey. Alright. Jika ada soalan boleh continue. Seterusnya
saya nak ceritakan tentang apakah tujuan anda beli emas dan silver. Okay, saya nak go fast sikit untuk tajuk ni sebab saya dah pernah cover sebelum ni. Okay, apakah tujuan anda beli emas dan silver? Okay, sekarang kita nak beli emas dan silver fizikal sebagai insurans kekayaan. Ini yang saya buat sebagai insurans kekayaan. Saya bukan beli silver ataupun beli emas untuk generate ringgit. Maksudnya bukan untuk tukarkan dia kepada ringgit yang lebih banyak. Sebab bagi saya ringgit bukanlah kayu ukur yang tepat. Okay? Apa yang saya maksudkan ringgit bukan kayu ukur yang tepat ialah, katakanlah tuan-tuan buat rumah. Tuan-tuan nak pakai kayu ukur kan? Tuan-tuan nak pakai tape measurement tu. Tuan-tuan akan tengok dalam unit kaki ataupun unit meter. Betul? Katakanlah tuan-tuan hari ni tuan-tuan buat tiang rumah 2 batang. Tinggi dia tinggi dia 10 kaki. Tiang 10 kaki. Hari ni. Esok tuan-tuan buat tiang lagi 2 batang. 10 kaki juga. Tetapi bila tuan-tuan tengok dia punya tiang tu 10 kaki yang kemarin tak sama, 10 kaki yang hari ni tak sama. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab kalau kita perhatikan mata wang ringgit, dia ada currency exchange. Kalau tuan-tuan tengok 1 US dollar berbanding dengan ringgit Malaysia, hari ni harga lain, esok harga lain. 5 tahun lepas harga lain. Minggu lepas harga lain. Sebulan yang lepas harga lain. Jadi kalau kita buat tiang rumah hari ni ukuran dia tak sama, esok kita buat tiang lagi satu ukuran tak sama, rumah tu saya rasa tak boleh siap. Kalau berjaya siap pun, dia sengit-bengit. Saya tak tahulah rumah tu boleh tahan lama mana. Jadi bagi saya ini adalah untuk kita mudah faham bahawa mata wang fiat bukan kayu ukur yang sebenar. Jadi kalau kita nak ukur dalam kita melabur ataupun kita menyimpan emas ataupun silver, kita kena ukur dalam unit gram. Okey? Sebab tu bila kita nak mula melabur, kita kena faham posisi pelabur. Okey? Jadi posisi pelabur emas ataupun posisi pelabur silver ni, kalau kita jadi penyimpan, maksudnya kita nak tambah gram. So bulan ni kalau simpan emas 1 gram, bulan depan nak bagi ada 2 gram macam tu. So kalau kita nak melabur, maksud pelabur di sini adalah dia nak tunaikan tunai yang saya tak buat. So kalau tuan-tuan dalam kategori ni, tuan-tuan kena pergi belajar betul-betul dengan Tuan Syukur Hashim. Beliau sangat pakar. Tapi kalau dengan saya boleh cerita konsep asasnya tapi saya tak buat. Jadi saya lebih tekankan sebagai penyimpan dan peniaga lah. So peniaga ni, peniaga dia gram ataupun tunai dia tak kisah. So sebab dia simpan, waktu dia simpan, sebab peniaga ni adalah orang yang menyimpan dan juga orang yang berniaga. Waktu dia simpan, dia jadi penyimpan, dia pentingkan gram. Tetapi kalau ada orang nak beli, dia jual, dia dapat tunai, kemudian dia beli balik. So peniaga ni dia versatile, okay? So tuan-tuan, bila tuan-tuan dah tetapkan posisi, tuan-tuan nak jadi pelabur ke, nak jadi penyimpan ke, nak jadi orang berniaga ke, dia punya konsep dia sama je. Next slide, senang faham. So kalau kita ada 1 dinar, kita nak jadi 2 dinar, kita nak ada 2 dinar. Itu adalah fokus kita. Kalau kita pelabur, kita ada duit, kita nak gandakan duit. Itu adalah orang yang melabur. Jadi kalau orang yang berniaga, dia dapat duit, dia ada emas, dia tukar jadi duit, dia beli lagi emas. So dekat situ dia punya fokus dia berbeza-beza. Tuan-tuan boleh pilih nak jadi penyimpan ke, nak jadi pelabur ke, nak jadi peniaga ke, ataupun nak jadi ketiga-tiganya pun tak ada masalah. Okey. Kemudian saya nak beritahu juga keistimewaan emas sebagai simpanan lah. So rata-rata dekat Malaysia ni dia penyimpan emas. Kalau nak cari penyimpan silver ni dia agak rare sedikit. Jadi saya
saya suka untuk cerita tentang emas. So emas ni dia mudah dicairkan. So emas mudah dicairkan maksudnya mudah untuk dijual dan keduanya mudah untuk dipajak. So kalau tuan-tuan perasan baru-baru ni ada satu berita tentang pajak gadai kan. 5 hari bulan lepas. 5 hari bulan lepas ramai orang keluar dan beratur di pajak gadai. Jadi saya nak nasihatkan tuan-tuan yang beragama Islam boleh ke pajak gadai Ar-Rahnu lah, iaitu pajak gadai Islam. Jadi tuan-tuan kalau tak pernah kenal Ar-Rahnu, boleh pergi ke Ar-Rahnu. Bagi yang non-Muslim, pajak gadai Islam ataupun Ar-Rahnu ni, dia tidak terhad kepada orang Islam saja. So dia terima semua bangsa, semua agama, tidak kira warna kulit dan sebagainya, asalkan bawa emas yang tulen. Okey. So kita ada rakan Ar-Rahnu Public Gold macam-macam. Kita ada Pos Ar-Rahnu, kita ada Koperasi Dagang Emas dan Ar-Rahnu Bank yang lain juga menerima emas Public Gold. Okey. So emas mudah dicairkan, senang ditukarkan. Kemudian kalau kita nak menyimpan aset fizikal ni bagi emas dan silver ni adalah aset yang mudah kita nak simpan. Satu sebab kalau kita ada bajet yang kecil, kita boleh simpan dengan nilai 100. Dekat Public Gold kita boleh simpan dengan nilai 100 dan kita boleh dapat sekecil-kecilnya emas dalam kalau 100 boleh dapat lebih kurang 0.39 gram macam tu lah. 0.39 gram kalau orang perempuan senang nak nampak subang sebelah. Tapi itu emas 916 lah. Subang sebelah. So kalau ada bajet lebih boleh simpan lebih besar lah. So silver pun sama. Silver boleh simpan serendah 100. Contoh boleh dapat dalam 39 gram macam tu. So boleh mula, paling mudah nak mula sebab kalau tuan-tuan nak bandingkan dengan aset fizikal yang lain, contoh tanah ke rumah ke, tuan-tuan tak boleh beli satu kaki. Tuan-tuan tengok ada orang offer tanah pertanian, tuan-tuan nak beli, pakcik saya nak beli tanah pakcik hari ni sekaki, bulan depan lagi sekaki, tak boleh. Jadi kena buat pinjaman kalau nak beli tanah, bayar sikit-sikit tapi bukan bayar satu kaki lah. Okey. Kemudian ketiga, kekayaan di tangan kita. So bila kita menyimpan emas ataupun silver, kekayaan di tangan kita maksudnya berat dan ketulinan emas tu diukur dengan dia berdiri dengan sendiri. Jadi bila kita beli, kita dapat emas fizikal, kita dapat silver fizikal, kita boleh pegang emas tu. Kekayaan berada di tangan kita. Tetapi kalau kita simpan duit, walaupun duit itu di tangan kita, tetapi sekiranya berlaku ekonomi yang tidak baik ataupun ketidaktenteraman dalam politik dan sebagainya, atau berlaku perang ke apa, wang kertas itu tidak akan dijamin lagi oleh kerajaan yang memerintah ketika itu. Sebagai contoh, saya tunjuk tadi dolar British masa British memerintah menjajah di Tanah Melayu, kita guna duit dolar British. Lepas tu Jepun masuk, Jepun bawa duit pisang dia. Jadi duit dolar British tak laku. Kena pakai duit pisang, duit Jepun. Kemudian Jepun pula kalah balik. Jadi duit Jepun tu dah tak laku. Kena pakai duit British balik. Kemudian kita merdeka, barulah kita pakai duit ringgit. Jadi wang fiat ni, selagi mana kerajaan yang memerintah itu menjamin dipanggil apa? Memperakusahkan. Maksudnya memperakusahkan duit. Jadi kalau kata tuan-tuan nak bermula, tuan-tuan kena fikir sendiri apakah game plan anda. Okay, game plan anda dalam tuan-tuan nak diversify
portfolio pelaburan. Jadi tuan-tuan, simpan emas dan silver ni bukan kata kita kena simpan emas dan silver semata-mata. Jadi tuan-tuan dalam kita melabur dalam kewangan ni, kewangan peribadi, kita kena diversify. Tetapi ramai orang dia diversify dalam satu komoditi, dalam satu aset kelas yang sama. Sebagai contoh tadi saya cakap 4 aset kelas. So aset kelas bisnes, kedua tunai, ketiga bisnes, tunai, komoditi dan hartanah kan. So ada orang dia diversify dalam tunai, aset kertas. Aset kertas disimpan, ASP disimpan, tabung haji disimpan dalam saham. Kemudian dia buat fixed deposit. Itu bukan konsep diversify yang betul. So kalau nak diversify ada sedikit ASB, ada sedikit tabung haji, kemudian ada sedikit hartanah, kemudian ada sedikit emas dan silver. Itu barulah nama diversify. Tapi kalau nak betul-betul kaya, kata Tuan Azizi Ali, kalau betul-betul nak kaya, kalau nak melabur, invest banyak-banyak. Jadi kalau macam kita ni orang yang biasa-biasa mungkin tak dapat nak buat macam apa yang Tuan Azizi Ali buat. Kita kena fokus lah. Macam saya fokus untuk emas dan silver. Jadi saya keep on learning dan saya suka story kepada orang macam mana nak buat. Sebab bila kita story kita ingat apa yang kita belajar. Itu adalah apa yang saya buat sekarang. So malam ni macam mana nak mula, saya suka petik kata-kata Robert Kiyosaki. Dia cakap it's not how much money you make but how much money you keep. So berapa pun duit gaji tuan-tuan, berapa pun pendapatan tuan-tuan tak penting. Yang penting tuan-tuan kena ada tindakan untuk belajar, tahu ilmu, kemudian nilaikan sendiri apakah jenis aset yang tuan-tuan nak simpan, hartanah ke, rumah ke, aset kertas ke, aset komoditi ke, selain emas dan silver, mungkin nak simpan minyak ke, palm oil ke, terpulang. Tetapi untuk malam ni kita cerita tentang emas dan silver. Jadi saya nak bagi tips. Okay? Tips untuk simpan emas, tips melabur emas fizikal adalah beli emas yang besar. Okay? Sebab emas yang besar dia punya spread dia kecil. So tuan-tuan kalau tuan ada bajet, tuan-tuan buatlah macam Tuan Azizi Ali cakap tu, labur besar, belajar banyak. So ini slide yang lama saya buat. Saya tak update dia punya harga. Kalau tuan perasan tu bulan 9 tahun 2019 harga dia RM211 segram. Tak dapat dah lah sekarang. So malam ni 256. Kalau tuan-tuan mampu beli 1000 gram, tuan-tuan beli terus 1000 gram, 1 kilo. Kalau tak boleh belilah 250 gram. Kalau tak boleh guna gap. Okay, kalau tak mampu macam saya, boleh guna gap, beli sikit-sikit. Kemudian cuba keluarkan sebesar yang boleh lah. Maksudnya kalau nak target 100 gram, simpanlah sikit-sikit sampai dapat 100 gram, keluarkan 100 gram. Okay, kita cari item yang spread dia kecil. Sama juga untuk silver. Dia punya tips dia sama, tips pelaburan silver physical. Belian berperingkat untuk silver big bar lah. Jadi saya mungkin recommend tuan-tuan simpan 1 kilo kalau tuan-tuan mampu. Tapi kalau tuan-tuan tak mampu macam saya, boleh beli 250 gram sikit-sikit. Kalau tak boleh beli seketui untuk single order, boleh guna gap. Tak ada masalah sebab silver sekarang sangat murah. Kalau tuan-tuan perasan dekat sini harga bulan 9 tahun lepas, harga dia adalah harga silver RM288 per 100 gram. So hari ni 258. So murah RM30. Jadi tuan-tuan, itu saja saya nak ceritakan tentang tips melabur emas fizikal dan melabur silver fizikal.
Jadi saya suka kalau tuan-tuan nak belajar lagi, tuan-tuan download ebook percuma yang mentor saya sediakan ni dekat bit.ly/5minitmas. Dan saya suka nak habiskan seminar ataupun perkongsian saya ni dengan ucapan terima kasih. Dan saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap dalam percakapan saya. Itu semua adalah salah saya sendiri. Dan yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada soalan boleh tanya. Mungkin sementara saya serahkan balik kepada Puan Fazana. Puan Fazana nak continue dengan next event. Kita nak buat apa Puan Fazana? Terima kasih banyak pada Encik Fakrul Anwar atas perkongsian. Okey, so banyak pasal perkongsian emas perak lebih menarik perhatian sebab saya tengok ramai peminat-peminat perak menunggu. Okey, so tak apa. So sementara tu sebelum kita start Pisces, okey. So daftar lucky draw jangan lupa sebab sekarang ni kita akan buat lucky draw yang pertama, part pertama. So sekejap So semua daftar dulu lucky draw ada dekat pin komen tu, boleh daftar dahulu yang mana yang belum daftar. Okey. Okey. Okey, boleh nampak dekat dalam sini. Okey, so kita akan cabut untuk tempat yang kelima dan tempat yang keempat dulu. Okey, saya refresh dulu button ni. Okey, harap semua dah daftar. Sebelum kita mula dengan Faisal, kita start dulu lucky draw, kita warming up dulu. Okey, yang mana dah tunggu lama ni. Dekat sejam bertunggu. Okey. So kita mulakan. Semua daftar Siapkan dulu. Okey. Bismillah. Ramai nama-nama malam ni dekat 100 orang viewer. Terima kasih yang menonton. Okay, so masih boleh share lagi sebab kita masih ada lagi fire sales belum tamat lagi. Okay, so 5, 4, 3, 2, 1, stop. Dalam Facebook tersebut. Boleh komen, boleh screenshot juga kat sini. Tadi saya nampak macam okey, kita boleh untuk staff akan contact saya juga ceritanya hari ini. Ada peluang Alright, so insyaAllah saya ada kontak kita nanti di WhatsApp okay. Alright, so seterusnya boleh dengar suara Encik Fakrul, suara saya dengar sebab ada yang kata Boleh. Saya boleh dengar. Okay, boleh. Alright, seterusnya untuk yang ke tempat keempat masih RM10 PG Mall credit C-Wallet kita akan credit ke C-Wallet untuk PG Mall. Sekejap lagi saya inform apa PG Mall. Okay, so saya start untuk yang tempat keempat. Saya refresh dulu. Okay. Okay, so 3, 2, 1 saya stop. Okay, masih lagi yang lelaki yang menang ni Encik Amir Mizwan. Kalau ada Encik Amir Mizwan boleh komen dekat situ. Okay, so tahniah Encik Amir Mizwan. Dengar okay, minta maaf tadi suara mungkin ada technical issue dekat situ. Okay, Encik Amir Mizwan ada, saya nampak komen dia. Okay, tahniah Encik Amir. Alright. Okay. So saya mula dengan fire sales, kita akan sambung dengan fire sales. So sekejap lagi kita sambung kepada hadiah lucky draw seterusnya. Okay. Okay, untuk fire sales malam ni. Alright.
Okey, tadi kita dah dengar banyak perkongsian berkaitan emas dan perak pasal kita nampak graf sejarah mata wang sedikit kat situ. Okay, so technical analysis pasal silver juga. Okey, ada sentuh pasal silver. So, untuk malam ni harga emas kalau tengok dekat website publicgold.com.my so RM256 per gram untuk cap. So dijangkakan graf tadi saya nampak waktu petang-petang tadi ataupun tengah hari tadi nampak graf tu tengah menaik. Tapi malam tadi nampak macam turun sikit. So siapa yang nak lock untuk 10 gram, nak lock physical boleh buat malam ni sebab kita akan ada promosi ya. Okay, so okay. Sebelum kepada fire sales Goba, so saya inform, saya selitkan sikit pasal PG Mall. So untuk yang menang lucky draw RM10, RM20, RM50 cash dan lain-lain yang akan menang nanti. So lucky draw tu untuk SIM wallet kita boleh guna buat pembelian dekat PG Mall. Tapi sekarang ni PG Mall ada buat promosi guna pembayaran melalui Maybank QR Pay. So dapat 20% cashback. Banyak 20%. So yang ni boleh tengok dekat website PG Mall nanti. Okay. So PG Mall juga ada buat promosi untuk pembelian Aurora. Okay, Aurora boleh dapat free 0.5 gram Goba. So nanti boleh tengok untuk promosi ni boleh dapat free shipping lagi. Semua pembelian dekat PG Mall. Okay. So yang ni antara promosi lain juga. So pembayaran melalui Touch and Go e-wallet. Okay, so boleh dapat cashback, voucher, boleh dapat voucher lagi. Beli dapat lagi insentif up to 3.5%. Alright, so siapa yang tak pernah beli lagi kat PG Mall kena download apps, kena tengok dekat website PG Mall. Hari-hari ada buat promosi sampai discount up to 80%. Okay. Walaupun raya kita dekat rumah masing-masing, still kita masih boleh beraya. Okay, dengan shopping di kat PG Mall dapat sampai RM15 off untuk yang pertama kali. So RM15 diskaun, ada RM10 diskaun dan lain-lain. So boleh grab offer ni sebab dia sampai hujung Mei ni saja. Okay, alright. Aha, yang ni promosi yang terbaru saya dapat baru hari ni. Okay, untuk mana berminat dengan barang kemas, okay, yang ladies, okay, so kaum-kaum hawa yang minat barang kemas, yang ni peluang untuk jadi super shopper ataupun normal dealer public good. So super shopper ni pembelian RM5,000. Okay, RM5,000 dan yang paling menarik ni dia boleh buat EPP 10. Okay, EPP ansuran 10 kali bayar. So maksudnya RM5,000 boleh bayar kali bulanan dalam RM500 saja. Okay, so ni ada terma dan syarat dia. Nanti apa-apa boleh kontak nombor dekat bawah tu. Okay, Miss Pui ataupun boleh kontak saya sendiri. Okay, nanti staff akan bantu untuk sebarang persoalan tuan-tuan dengan perempuan. Okay, so untuk yang nak jadi premium shopper ni kita dalam public good kita panggil priority dealer. So purchase RM10,000 ke atas layak jadi premium shopper PG Mall. Okay, so dia akan dapat insentif 1.5% lagi next pembelian dia. Okay, so siapa nak tahu lebih lanjut boleh komen nanti ataupun boleh direct contact kami Okay. Okay, ada yang tanya pasal Maybank QR Pay, nanti saya akan bantu jawab juga sebab dia ada buat bantuan kejawab pada Maybank QR Pay nak guna semua tu. Okay, so untuk makluman di musim PKP, musim MCO sekarang ni ada kekangan untuk datang ke branch dan mungkin branch ada sedikit kekangan untuk deliver stock. Okay, bagi stok kepada semua pelanggan. Tapi jangan risau sebab kita ada sistem GIT, Gold in Transit. Dan sekarang ni boleh Silver in Transit juga. Cumanya maksimum satu parcel 1 kg. So yang mana yang 5 kg silver tu kena tunggu datang ke branch lah untuk ambil So sebab dia untuk maksimum parcel silver 1 kg per parcel. Okay, dia ada cost dia dengan RM15. So emas maksimum parcel 25 gram sebab ni kita cover insurance. Okay, dia termasuk sekali dengan dan insurance coverage. So sebab tu kita limit dia boleh hantar banyak sekaligus lah. So kita ada limit satu parcel cost dia dalam 25 gram. Okay, so siapa yang berminat nak buat sistem GIT ni boleh contact branch juga. Kita akan bantu untuk hantarkan stok-stok emas kepada rumah direct kepada anda. Okay, alright, so ini nanti yang dinanti-nantikan untuk fire sales siapa yang berminat untuk beli. Okay, promosi yang pertama untuk jadi dealership. Okay, dealership promo malam ni 30 gram gap ataupun 30 gram physical. Nak beli emas terus kat tangan pun boleh. Okay, 30 gram gap layak jadi normal dealer. Okay, dan juga dia kena buat pembelian wealth card nampak wealth card dekat sini.
Wave card tu 0.5 gram emas. Okay, dia akan tulis, maksudnya siapa yang jadi dealer, kita akan letak nama kita dalam kad tu macam membership card. Okay, 0.5 gram kad membership card ni. Dia datang sekali dengan voucher pembelian emas dan perak. So dapat RM300 lagi discount voucher. So yang mana belum grab lagi, boleh grab promosi ni. Okay, untuk yang nak upgrade status lagi, nak up lagi level dia kepada priority dealer, boleh 50 gram gap sahaja. So 50 gram lebih kurang dalam 12,000. Okay, so 30 gram dalam 5 ke 6,000 lah. Okay, dalam 6,000 lebih juga. Saya dah menghampiri 7,000 sebab dulu memang 30 gram baru 6,000. Sekarang ni kita kena bayar lebih untuk dapatkan gram emas. Okay, boleh nampak beza emas dan juga mata wang kita sekarang ni. Alright. Okay, seterusnya. Okay, ini banyak saya dapat demand untuk buat promosi Dina. Okay, so untuk Dina yang Public Gold ada keluarkan, ini Dina, sebelum ni kita ada keluarkan Dina 919. So sekarang ni kita dah ada Dina 999. Okay, yang design yang hijau ataupun yang pucuk pisang ni, okay, hijau. Ataupun kita ada tampak, okay. Yang kita boleh buat. Okay, so satu ni local minted, okay, dia 999 juga. So siapa yang nak sekarang ni boleh beli dengan ansuran 4 kali 10 kali bayar. So kita with APP premium yang order malam ni sahaja. Okay. So lock atau so kita buka untuk anda. Okay. Sebabnya malam kita buat APP 1 dinar. Okay. So untuk makluman 1 dinar dia tak boleh buat APP. Buat 1 dinar cuma boleh APP 4. Ini malam ni buka untuk 10 kali bayar dalam 1 dinar, mudah-mudahan dalam RM20 macam tu. Okay. So ini promosi terhad malam ni saja untuk Wave EPP Premium. Okay. 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 So selain pada Dina, kita promosi fire sales kita untuk malam ni yang nak grab EPP 10 boleh beli 10 gram, 20 gram, 50 gram dan ke atas. So kita ada buka untuk design bunga emas, Taipu ataupun LA. So, ini promosi yang satu dinar tu malam ni boleh buat 10 kali EPP? Kita buka 10 kali, boleh banyak 10 kali untuk malam ni sahajalah. Kalau yang berminat mana boleh contact kami lagi. Cuma ni Wave EPP Premium memang untuk malam ni. Tapi let's say lah kalau esok masih lagi nak beli dengan 10 kali, WhatsApp kami dulu. Tapi premium tu kita wavekan malam ni sahaja. Okay. Apa-apa boleh contact nombor. Okay. So khas untuk malam ni sampai habis waktu FB Live lah. Okay. Ya, betul. So kalau nak kena cepat-cepat komen kat bawah tu. Ini memang terhad saya buka terhad saja untuk DP 1 dinar. So dekat bawah tu kalau yang berminat untuk 1 dinar, komen dekat ruangan komen, saya nak 1 dinar EPP. Nanti staff Public Gold akan cepat-cepat jawab komen anda. Alright. So boleh tengok dekat screen. Okay, untuk Goba, Bunga Emas, Taifuk ataupun LBMA boleh komen juga siapa yang nak lock EPP 10. Okay. Okay, yang ini untuk silver promotion, mungkin Encik Fakrul boleh terangkan pasal kita punya silver promotion kat sini Encik Fakrul. Mungkin suara Encik Fakrul sana lebih jelas, line saya sini ada masalah sikit. Okay, tuan-tuan, untuk silver promotion, saya sekarang tengah tengok screen handphone lah, sebab kalau tengok screen dekat komputer ni dia lambat sikit nak naik kan. So untuk offer silver, belian silver RM1,000 ke atas boleh mix 250 gram ataupun 500 gram. Maksudnya kalau tuan-tuan nak beli silver bernilai RM1,000 dan ke atas, tuan-tuan boleh gabung 250 gram 2 ketul ataupun 500 gram seketul, macam tu lah. So boleh buat full payment ataupun EPP 4 kali. Kemudian akan untuk malam ni boleh dapat Wave EPP Premium.
Kemudian offer yang kedua adalah 1 kilo ataupun 5 kilo silver. Boleh buat full payment ataupun EPP 4 kali ataupun EPP 10 kali dan dapat juga wave EPP premium untuk malam ni. So sebab silver ni dia ada item 250, 500, 1 kilo dan 5 kilo. Jadi macam tadi tu kalau ada yang berminat nak beli 5 kilo, boleh beli 1 kilo 5 ketul ataupun nak beli 5 kilo 1 ketul pun boleh, tak ada masalah. So kalau order malam ni ada wave EPP premium. Kemudian ada juga silver dealer promotion. So malam ni ada promosi untuk jadi dealer dengan belian silver. Yang pertama kalau nak jadi normal dealer, kalau nak jadi normal dealer, beli 2 kilo silver tambah dengan wealth card, emas 0.5 gram, wealth card RM200. Kalau yang tak pernah tengok wealth card, ni bentuk dia, wealth card. So tuan-tuan beli 2 kilo silver dan 0.5 gram. Yang silver tu boleh mix juga, nak 250 berapa ketul ataupun nak 500 ke. Jadi total dia dalam 2 kilo silver. Kemudian boleh buat payment 1 kali ataupun 4 kali ataupun 10 kali, dapat juga wave EPP premium. Kemudian boleh juga jadi priority dealer. So kelebihan priority dealer adalah insentif 1.5% berbanding dengan normal dealer 1%. So untuk priority dealer, belian 5 kilo silver tambah dengan wealth card 0.5 gram emas, dan boleh juga gabung nak beli 250 Boleh. Boleh, cepat keluar. Okay. So siapa yang berminat boleh grab untuk promosi yang ni. Okay. Boleh contact nombor dekat bawah. Saya ada letakkan nombor Public Gold Alostar. Okay. Hello? Okay. Dengar? Putus-putus lah sebab saya tadi wifi problem. Okay, wifi problem. Okay, minta maaf mana yang audio kurang jelas. So, promosi silver boleh lock sebab malam ni sangat murah Untuk 2 kg silver lingkungan tak sampai 5,000, saya tak sampai 5,000 untuk normal dealer. So nombor ada di bawah untuk Cik Syukri ada WhatsApp ataupun call 0124890916. Okay, so boleh contact nombor kami ataupun nanti staff akan contact juga. Okay, yang mana berminat boleh tulis saya nak 1 dinar, saya nak silver, nanti kami akan contact. Alright. So jelas promosi. Okay, ada yang WhatsApp, saya akan reply dekat WhatsApp. Okay. So kalau ada pertanyaan lagi boleh contact kami dekat nombor yang tertera. Sebelum kita sambung kepada lucky draw yang terakhir. Okay, so semua dah register, dah daftar untuk lucky draw. So kita akan teruskan untuk sesi yang terakhir lucky draw. So untuk promosi, mana-mana promosi, jangan risau kalau nak contact, nak lock macam mana, contact nombor tu sahaja. Kita akan komen, kita akan bantu. Yes, nombor yang bergerak dekat bawah tu nombor staff Public Gold Alostar, Miss Uy ataupun saya sendiri. Okay. Alright, so saya teruskan dengan terakhir untuk sesi lucky draw. Okay, kalau suara saya kurang jelas mungkin Cik Bakrul nanti boleh sekaligus handle untuk ini juga Sekejap. Okay. Okay. Kita nak buat cabutan bertuah lagi 3 orang kan? Lagi 3 orang. Okay, sekejap. Okay, boleh nampak sorry, tadi kita ada 2 hadiah, so lagi 3, betul? So untuk tempat yang ketiga, okay. So semua daftar dulu jangan lupa daftar sebab yang ni peluang terakhir untuk menang si wallet.
Okay, so saya dah refresh. Saya akan mulakan lucky draw yang untuk tempat di 3. Okay, saya nampak banyak nama-nama yang register yang berdaftar malam ni. Okay, terima kasih. Okay, adakah pemenang kali ni lelaki ataupun wanita? Okay, alright. So 3, 2, 1, stop. Okey, tahniah Encik Muhammad Azri bin Zulkifli. Ada ke Cik Muhammad Azri dekat dalam kita punya Kalau boleh Facebook Encik Live? Muhammad Azri sila komen. Saya ada. Masing-masing bagi ramaikan komen kat situ. Okey, Kak Aini, okey, Cik Azinuddin. Okey, Cik Azri adakah di Thailand anda? Cik Azri, Cik Muhammad Azri bin Zulkifli. Asyik lelaki aja So yang perempuan dah frust dah ni. So yang perempuan tengah tunggu nak dengan second sekejap lagi Okay, so Encik Azri, Encik Azri saya nampak dah komen dekat situ. Cik Okay, Azri Zulkifli, saya. Okey, ada. Alright. Okay, so kita teruskan yang tempat kedua. Tahniah Encik Azri. Okay, cabutan untuk tempat yang kedua. C-Wallet RM20. Ya, betul. Okay, sekejap kita refresh dulu. Mungkin ada lagi yang baru nak masuk ke last minute. Masuk, join. Okay. So, sekejap. Okay. Okay, Cik Fadli. Okay, sekejap Minta maaf, tunggu line sikit kat sini. So, kalau masih ada persoalan, boleh komen kat situ. Nanti dila-dila kita mungkin akan bantu persoalan anda. Okay. So, perempuan akan dapat first prize. InsyaAllah, amin. So, sekejap kita tengah refresh. Okay, sekejap Okay, tadi ada persoalan pasal silver yang nak buat EPP 10 masih boleh EPP 10 silver 30 gram dan 50 gram boleh buat EPP 10 malam ni. Okay, so boleh grab with EPP premium juga. Puan Fazana dia minta spin lama sikit. Oh, spin lama sikit. Boleh Ustaz. Ni tengah sungguh ni sekejap Boleh, kita spin lama sikit. Sambil-sambil spin tu mungkin saya jawab satu soalan ke? Okay, boleh teruskan. Tadi saya tengok ada satu soalan daripada Encik Ahmad Nazmi. Katanya soalan saya, bila emas terlalu mahal untuk average income earner 500 gram 500 segram contohnya, adakah harga silver akan naik jika ramai pelabur emas beralih arah ke silver? Jadi soalan Encik Ahmad Nazmi ni sangat menarik kalau harga emas naik 500 gram RM500 ke per gram, adakah harga silver juga akan naik? Tuan-tuan, saya nak pastikan bahawa sebenarnya bukan setakat nilai RM tu naik baru silver nak naik. Kita kena tengok news juga. Okay, sebagai contoh kita kena faham juga tentang fungsi silver. Silver ni bukan setakat precious metal. Silver ni dia ada dalam ubat-ubatan, ada dalam telefon, ada dalam contoh kalau dulu telefon yang pakai nombor tu, yang bukan skrin macam ni, yang pakai nombor tu, yang ada keypad kan. So bawah keypad tu ada silver. So kalau dalam industri kaca ada silver, dalam industri ubat-ubatan ada silver. Jadi silver ni dalam plate yang solar panel tu,
Okay, dalam solar panel ada juga silver. So kalau kita tengok silver ni digunakan dalam industri. So sekarang memandangkan kita dalam pandemik coronavirus, industri ini sedang hot, maksudnya tak bergerak. So bukan setakat nak tunggu harga emas naik, apabila ekonomi mula bergerak, permintaan silver akan mula naik balik, dan ketika itu bila ni asas ekonomi, bila ada permintaan, supply-nya kurang. Sebab sekarang ni bukan setakat industri ni saja tutup, kilang lombong-lombong yang mengeluarkan silver pun tutup. Jadi bila supply dia kurang, demandnya dah ada nanti, kilang-kilang dah buka semua, demandnya dah ada, harga silver akan melonjak melebihi harga emas. Kemungkinan tak sempat pun emas nak naik RM500 segram, silver dah catch up dulu dah. So kalau tuan-tuan rasa macam pelaburan silver ni berbaloi, tuan-tuan teruskan membaca. Kalau nak start malam ni boleh start sikit dulu. Kemudian teruskan dapatkan ilmu, kemudian buat penilaian sendirilah. So saya nak tegaskan bahawa saya bukan CFA lah. Bukan Certified Financial Advisor. So selamat mendapatkan ilmu di YouTube, Google dan lain-lain seminar. Okay, sambung kot dengan ni dah ready ke skrin tu? Sekejap cik. Kita tengah handle sekejap. Tak apa, kita teruskan lagi dengan soalan yang ada tadi. Saya nampak ada satu soalan tadi. Sekejap tengah scroll. Encik Syukri Yusof dah message untuk login price. Cik Syukri, kalau Cik Syukri boleh screenshot, boleh log kalau customer screenshot harga malam ni, Puan Fazana? Boleh, tak masalah. Okay, Cik Syukri, kalau Cik Syukri buka laman web publicgo.com.my, Cik Syukri screenshot harga malam ni, Cik Syukri WhatsApp dekat staff Public Gold, kita akan log harga ikut yang Cik Syukri hantar dalam WhatsApp lah. Ya betul, dalam water filter pun ada silver. Terima kasih Encik Muhammad Rizkan Aizaini Ramlan. Info yang berguna tu. Cik Sarah Sulaiman, soalan dia, ada harapan tak gap ataupun SAP turun harga malam ni? Kalau saya tengok graf sekarang menaik, malah kalau kita perhatikan skrin, kalau tuan-tuan boleh tengok publicgo.com.my, harga SAP silver sekarang adalah RM258 per 100 gram. Tapi kalau tengok dekat silver bar dekat bawah tu, harga 100 gram dah jadi 268. So saya agak-agak esok ataupun selepas pukul 12 malam ni silver SAP 268 lah minimum. Kalau harga tu steady je lagi 30 minit nak pukul 12 kan. Okay, itu jawapan saya. Kemungkinan esok harga naik. Tapi kalau tanya saya seminggu lagi, saya tak boleh jawab. Okay, kepada semua ada sedikit berita yang kurang enak didengar. Okay, saya minta maaf sangat-sangat. Untuk server malam ni dia buat hal lagi. Okay, so saya dah cuba refresh tapi jangan risau sebab yang mana dah nama tetap ada dalam participant list kita. So untuk esok, okay, kita akan buat lagi 2 kali punya lucky draw sebab malam ni memang server down terus. Saya tengok ramai yang
masuk sebagai partisipan juga dan tengok server ramai yang tengah lock sekarang ni. So memang betul-betul masuk sistem. Saya minta maaf. Saya tak dapat teruskan untuk 2 orang lagi, kita nak cabut lagi draw. Tapi yang mana dah register jangan risau, kita akan cabut by esok. Kita akan announce dekat Facebook. Okay, saya pada pihak PJ Alustar dan juga pihak Publico saya minta maaf sangat atas kesalahan teknikal sekarang ni. Okay, so tapi yang mana nak order masih boleh beli dengan Publico. Saya nampak ada banyak yang dah WhatsApp masuk dan juga yang komen, kita akan reply satu demi satu. Okay, alright, so nantikan yang mana belum friend dengan PJ Alustar boleh friend kami ataupun boleh follow PJ Alustar juga sebab dapat input dekat situ. Okay, so untuk Cik Fakrul ada sebarang kata-kata terakhir untuk semua viewer. Okay. Saya tengok video ni dah pun panjang, dah 1.5 jam, 1 jam 35 minit. Jadi sikitlah saya nak tegaskan di sini bahawa apa yang tuan-tuan dapat malam ni tu sikit sahaja. Ilmu saya pun tak banyak mana. Jadi tuan-tuan teruskan Google untuk dapatkan ilmu free. Google, buka YouTube. Mungkin nak belajar lebih lagi tentang silver. Kemudian saya sangat recommend kalau tuan-tuan baca kitco.com, kemudian tengok news dekat CNBC, Bloomberg dan sebagainya. Kemudian boleh tengok juga YouTube Mike Maloney. Beliau penulis buku Guide to Investing Gold and Silver. Boleh download buku free dia. So kalau pergi dekat YouTube tu, dia ada update video setiap hari. Dalam video dia akan bagi link untuk tuan-tuan download ebook free. So kalau tuan-tuan nak baca buku dia, boleh dapat buku tu secara percuma yang diupdate tahun 2015. So beliau sekarang tengah menulis buku baru. Mungkin dalam tahun ni ataupun awal tahun depan akan keluar buku baru. So belajar lagi tentang silver, belajar lagi tentang emas. Saya harap tuan-tuan tak stop dekat sini sahaja, tuan-tuan dapatkan ilmu lebih lagi, baru tuan-tuan boleh buat penilaian sendirilah. Sebab setiap orang dia punya risk management dan juga risk tolerance dia tak sama. So mungkin saya ada bajet untuk saya bekukan selama 5 tahun, tapi tuan-tuan ada bajet untuk bekukan selama 3 tahun sahaja. So kena decide based on individual dengan poket sendirilah. So saya harap tuan-tuan dapat kongsikan juga video ni, walaupun dah habis live nanti boleh share terus, sebab saya nak kita semua dapat manfaatkan apa yang kita bincang malam ni. Dan kalau ada soalan boleh terus tanya dekat komen. Saya lepas habis ni mungkin saya akan go through komen dan yang mana saya boleh jawab, saya jawab lah. Okay, so itu saja. Terima kasih banyak. Okay, terima kasih banyak Cik Fakrul. Terima kasih banyak kepada semua yang menonton, yang like, yang share, yang komen. Terima kasih banyak. Minta maaf atas sebarang kesalahan dan kesilapan kata. So untuk esok untuk makluman, esok pagi 10.30 pagi ada sharing daripada leader meeting Ampang. So, pagi boleh sebab dia topik dia masih pasal gawat pasal dia punya main dia pasal emas dan perak ketiga gawat. So boleh nantikan untuk esok 10.30 pagi. Pagi bukan malam, esok 10.30 pagi. 10.30 pagi. Speaker dia Tuan Syamsuddin Kadir. Syamsuddin Kadir. Ya, penulis buku. Kiranya kalau Syamsuddin Kadir ni buku pertama tentang kewangan yang saya beli selain Robert Kiyosaki. So buku pertama saya adalah tulisan Tuan Syamsuddin Kadir. So kalau ada masa kelepangan esok, join FB Live esok pagi. Saja terima kasih kepada semua. So jumpa nanti next time. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. So bye-bye.